kasih kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia yang telah pun membentangkan Akta Kepindahan Akta Kesatuan Sekerja yang telah pun dimulakan dan rangkanya telah dimulakan sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan yang tempoh hari saya berada di kementerian sebagai Timbalan Menteri dan juga Ipoh Barat sebagai Menteri Sumber Manusia. Pada waktu itu kita telah pun memulakan rangka kerja dan menyiapkan sebahagian pindahan ini, dan ini merupakan suatu lanjutan daripada apa yang telah pun diputuskan di bawah kerajaan PH. Cuma terhenti apabila 22 bulan selepas pemerintahan Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan ini, mandat itu dirampas oleh gerakan langkah Sheraton. Namun begitu, Datuk Yang di-Pertua, sekali lagi saya fikir bahawa pembentangan ini juga akan tertangguh pelaksanaannya kerana kemungkinan pembubaran parlimen akan berlaku walaupun kita boleh meluluskan di peringkat Dewan Rakyat ini, tetapi sudah tentulah bahawa apabila parlimen dibubarkan maka Dewan Negara juga tidak akan bersidang, dan ini akan menyebabkan pelaksanaan pada gerakan Sheraton, langkah Sheraton itu. Dan kemudian hari ini kita bentang, sepatutnya bagi saya pembentangan yang dibuat pada pagi tadi ini haruslah disusuri sampai kepada peringkat Dewan Negara. Namun begitu, ini menggambarkan satu pembaziran kita kepada sidang parlimen yang sepatutnya, kalau dah ianya ada di dalam mimpi yang amat berhormat Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen ini pada dalam tempoh sehari dua sebelum pembentangan bajet nanti, sepatutnya bagi saya bahawa daripada awal sidang ini tidak perlu diadakan, kerana dia membazirkan waktu dan membazirkan dari sisi sumber keuangan yang telah pun kita keluarkan. Yang Mohd Datuk Yang di-Pertua, lihat hari ini sebahagian besar di sebelah sana tidak habis. Kerana apa? Kerana ada perhimpunan perjumpaan kepimpinan UMNO di sana. Mental problem. Ya, Yang Berhormat Speaker pun kerana bertugas. Kalau tak bertugas sudah tentulah terpaksa untuk menghadiri pertemuan Presiden UMNO dengan kepimpinan bahagian pemuda, wanita dan juga puteri, dan ini membabitkan ahli-ahli parlimen. Sebab itu saya kata sepatutnya kalau dari awal kerajaan sudah bersedia untuk membubarkan parlimen, sepatutnya sidang ini tidak dipanggil. Ini pembaziran bagi saya. Kita suruh rakyat ikat perut, tiba-tiba kita mari persidangan, kita membazirkan wang rakyat. Kemudian kita nak buat pilihan raya. Rakyat disuruh ikat perut, kemudian kita nak buat perbelanjaan pilihan raya yang memakan belanja bilion ringgit. Dan ini sepatutnya kita berfikir bahawa apa dia yang nak dimakan oleh rakyat. Sepatutnya undang-undang ini ialah undang-undang untuk membela golongan pekerja, untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada golongan pekerja mendapat satu pembelaan, dan akhirnya sekali lagi pindahan ini akan tertangguh. Bila cadangan awal waktu PH tempoh hari tertangguh, belum sempat dibawa ke parlimen, ini tertangguh selepas diluluskan di parlimen, kemudian pekerja terpaksa menanti dan menunggu satu tempoh beberapa bulan baru nak dibawa balik ke dalam Dewan Negara. Ini satu benda yang sangat mengecewakan saya, kerana pihak kerajaan tidak dapat melihat keutamaan dan kepentingan yang sebenarnya. Maknanya sekali ini pilihan raya kali ini rakyat pergi mengundi dalam keadaan lapar. Perut lapar, pergi mengundi dalam perut lapar. Kerana apa? Kerana percaturan politik yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Saya kesian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebenarnya. Saya kesian. Sebab dia diikat dengan satu kenyataan keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi UMNO bahawa mesti bubar dan buat pilihan raya pada tahun ini juga. Dan ini bukan saja mengikat Perdana Menteri, tetapi memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk bersetuju dengan nasihat Perdana Menteri. Ini satu benda yang sangat jelek apabila parti korup, parti kleptokrat mencaturkan, parti minoriti dan kleptokrat mencaturkan politik dalam
dalam negara kita ini, mencaturkan politik dalam negara kita sehingga menyusahkan masyarakat dan rakyat yang ada dalam negara kita ini. Ini satu benda yang tidak seharusnya berlaku dan saya merekamkan dalam perbahasan ini rasa kecewa saya. Kita bentang macam olok-olok. Olok-olok, kita bentang ni olok-olok. Tiba-tiba Jumaat ini bubar. Hari Khamis ini dia umum pembubaran bermula pada hari Jumaat. Kita olok-olok. Biar kita boleh lulus di peringkat Dewan Rakyat, tapi kita tidak akan dapat kelulusan daripada peringkat Dewan Negara. Dia memerlukan kepada peringkat Dewan Negara baru akta ini boleh dilaksanakan. Ini bermakna bahawa kita memainkan golongan pekerja. Kita bukan memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya untuk kepentingan golongan pekerja. Walaupun saya bersetuju, semalam pun dalam taklimat kita menyatakan tak ada apa yang kita nak bantah. Ini satu benda yang terbaik. Tapi malang kerajaan sendiri seolah-olahnya membantah. Bila dia bubar parlimen seolah dia bantah. Dia tak nak benda ini dilaksanakan sekarang ini. Terpaksa menunggu satu tempoh. Jadi kita bermain-main. Sebab itu bagi saya bahawa hasrat pindaan ini ialah untuk menggalakkan, membuka ruang. Pindaan akta ini ialah untuk membuka ruang supaya lebih ramai penyertaan golongan pekerja dalam kesatuan sekerja. Ini sangat-sangat baik sebab kita melihat bahawa peratus golongan pekerja yang menyertai kesatuan sekerja ini sangat sedikit, sedangkan mereka mengharapkan kesatuan sekerja itu memberikan pembelaan apabila berlaku krisis tertentu terhadap diri mereka. Tetapi malangnya golongan pekerja dalam negara kita ini, dia hanya mengharapkan orang lain untuk memperjuangkan hak dia, tetapi dia tidak bersedia untuk bersama dalam perjuangan hak pekerja. Jadi dengan kita membuka ruang lebih banyak kesatuan sekerja boleh dibuka, bermakna bahawa kempen akan boleh dibuat untuk membolehkan secara lebih dekat golongan pekerja itu menyertai kesatuan sekerja. Saya menyuruh kepada golongan pekerja-pekerja dalam negara kita ini untuk melibatkan diri di dalam kesatuan sekerja. Bukan sekadar sebagai ahli, tetapi sebagai ahli yang aktif. Untuk apa? Untuk masa depan mereka, untuk golongan pekerja, untuk supaya pekerja tahu bahawa mereka ada hak yang tertentu untuk diperjuangkan bagi demi kepentingan golongan pekerja. Kemudian yang keduanya ialah golongan yang perlu dipikirkan sekarang ini, iaitu